Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Kali ini kita direct to the point saja. Saudara-saudara, mesti penyokong-penyokong Najib, penyokong bosku, mahu Najib dibebaskan. Mahu Najib keluar daripada penjara seawal boleh. Kalau bukan hari ini, esok. Tapi pendek kata, penyokong-penyokong Najib mahu Najib dibebaskan. Mereka mahu keadilan untuk Najib Razak. Tapi pada akhirnya ini satu lagi berita tergempar untuk Anwar Ibrahim. Ini disebut ataupun dikeluarkan kenyataan daripada bekas ketua SPRM sendiri, bekas Pesuruhjaya SPRM sendiri. Jangan belit Anwar, bebaskan Najib jika dia tak salah, kata Latifah. Adakah kenyataan ini sebenarnya ingin coba untuk perangkap Anwar? Adakah sebenarnya Latifah ingin membuat satu kenyataan yang boleh mengubah mindset rakyat Malaysia bahwa Anwar sebenarnya boleh membebaskan Najib, ataupun Anwar sebenarnya tahu Najib tidak bersalah tapi beliau sengaja tidak mahu Najib dibebaskan? Nah, itu menjadi pertanyaan saya dan saudara-saudara terutamanya. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dicabar untuk membebaskan Najib yang sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun atas kesalahan rasuah dan salah guna kuasa. Bekas Pesuruhjaya SPRM Latifah Koya melontarkan cabaran itu melalui episod kedua podcast Straight Talk terbitan Malaysia Kini dan Kini TV ketika diminta mengulas kenyataan Anwar sebelum ini. Latifah menyoal Anwar yang menyifatkan beberapa pendakwaan berprofil tinggi pada 2018 dilakukan secara tergesa-gesa dan dicemari oleh racun dan permusuhan. Siapa yang dia maksudkan? Siapakah kumpulan atau individu yang bertanggung jawab menjalankan dendam sebegitu? Adakah dia mempersoalkan integriti mahkamah? Berapa banyak hakim yang telah mendapati Najib bersalah dan menghukumnya? Jika Anda mengatakan ini adalah pendakwaan yang berniat jahat, maka Anda telah merendahkan keputusan mahkamah tertinggi. Jadi, maksud saya cabar dia untuk lepaskan Najib jika dia kata ini penuh racun. Jadi persoalannya, kalau perkara ini salah, kenyataan daripada Latifah Koya ini salah, adakah Anwar akan mengambil tindakan pula terhadap Latifah Koya? Mungkin menyaman beliau dan sebagainya. Kita pun tak tahulah, tapi kita nantikan saja apa yang berlaku seterusnya. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah seluruh Malaysia dan seluruh penyokong UMNO khususnya yang diberikan kejutan berkaitan dengan satu berita yang menyebut 4 bekas pegawai PM9 yaitu Ismail Sabri yang ditahan, yang melibatkan penemuan RM100 juta, yang juga melibatkan serbuan dilakukan, dan ini telah menjadi satu cerita panas di kalangan rakyat Malaysia. Tapi di saat ada timbul berita ini keputusan Zahid Hamidi yang pasti menggemparkan. Disangkakan Zahid pecat Ismail Sabri kah kalau beliau bersalah, ataupun mungkin ada keputusan lain yang Zahid lakukan. Tapi tidak, ini adalah keputusan Zahid yang terkini. Zahid Hamidi yakin SPRM jalankan siasatan adil kes 4 pegawai bekas Perdana Menteri 9. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid yakin pihak SPRM akan menjalankan siasatan dengan lengkap berhubung penahanan 4 pegawai yang mempunyai kaitan dengan bekas Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau yang juga Presiden UMNO berkata, sudah tentu SPRM menjalankan siasatan dengan penuh keadilan dan berpegang kepada integriti yang menjadi pegangan agensi tersebut. Kita yakin bahawa SPRM akan menjalankan segala proses perundangan dan siasatannya lengkap.
Kita harap mereka melakukan keadilan, dan kita harap bahwa credibility yang selama ini adalah sesuatu yang menjadi garis bawah utama kepada SPRM akan dapat dipegang dengan penuh integriti. Ditanya mengenai keadaan bekas naib Presiden UMNO yang dimasukkan ke hospital pada pagi Sabtu itu, Ahmad Zaid berkata, setakat ini beliau belum berkesempatan untuk melawat, namun akan melakukannya dalam masa terdekat. Saudara-saudara, berkaitan dengan isu ini, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara yang saya hormati, kita direct to the point saja. Mungkin kita sudah mendengar berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Mungkin kita sudah mendengar beberapa adun yang disebut. Dan ada antara nama pemimpin tertinggi di dalam kerajaan negeri Sabah, termasuk Ketua Menteri Sabah, yang disebut di dalam skandal ini. Jadi semakin panjanglah episode skandal rasuah di Sabah ini. Ini suatu keputusan warisan. Haji G cakap tak serupa bikin. Menurut kenyataan warisan ini, Haji G cakap tak serupa bikin. Inilah pandangan terus terang Ketua Penerangan Warisan Aziz Jaman mengenai gesaan Ketua Menteri Sabah Haji G Nur agar penjawat awam mengelak rasuah dan salah guna kuasa. Dia berasa lucu bahwa Haji G dengan yakin menyatakan bahwa tren sekarang CCTV ada di mana-mana, rakyat sendiri yang menjadi CCTV. Saya harus memuji keberanian Haji G kerana memberi nasihat tentang integriti kepada penjawat awam. Katanya dalam satu kenyataan. Bagaimanapun Aziz menyatakan bahwa rakyat Sabah tidak melupakan kenyataan Haji G sebelum ini, di mana beliau mencadangkan bahwa dana yang dibincangkan dalam video yang membabitkan adun Sabah boleh menjadi derma politik. Aziz menambah bahwa kenyataan Ketua Menteri, jika wakil rakyat hanya bergantung pada gaji mereka, mereka tidak cukup makan pun, telah menjadi bahan cemuhan. Merujuk kepada ucapan Haji G pada Majlis Amanat Tahun Baru di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC, Aziz bertanya, adakah Ketua Menteri terbabit sedar bahawa kepercayaan rakyat bukan dibina semata-mata melalui ucapan, sebaliknya melalui tindakan konkret. Ketulusan bukan sekadar slogan yang disebut dalam majlis rasmi, tetapi harus dibuktikan dengan keberanian untuk bersikap terbuka terhadap sebarang siasatan dan dakwaan. Rakyat tunggu jawapan. Aziz juga berkata Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Pembaharuan Institusi Azalin Othman menyatakan di Parlimen bahawa SPRM telah membuka 2 kertas siasatan yang kini dalam semakan oleh timbalan pendakwa raya. Adakah Haji G telah dipanggil untuk memberikan kenyataan apakah status kertas siasatan? Adakah mereka telah dirujuk kepada timbalan pendakwa raya? Dia bertanya, adakah salah satu daripada kertas siasatan ini berkaitan dengan aduan terhadap Haji G juga? Lebih membingungkan, sementara rakyat menuntut ketulusan, Haji G kelihatan terlalu defensif dalam melindungi mereka yang terjerat dalam skandal Sabah. Jadi saudara-saudara, mengenai video yang dikeluarkan oleh pemberi maklumat yang mendakwa telah merasuah adun untuk mendapatkan lesen cari gali mineral, Haji G mendakwa ia cubaan untuk menjejaskan pentadbirannya. Pemberi maklumat itu juga telah dituduh menjadi sebahagian daripada kartel yang bertujuan untuk memonopoli aktiviti perlumbungan di Sabah. Jadi persoalan dan pertanyaan saya adalah, kalau benar Haji G cakap tak serupa bikin, beliau bukanlah Ketua Menteri yang menjadi pilihan rakyat Sabah. Saya percaya rakyat Sabah keseluruhannya mahu Ketua Menteri yang cakap serupa bikin, bukan tak serupa bikin. Tapi kita nantikan saja. Andai katalah PRN pada tahun ini, kalau Haji G dapat ditumbangkan, beberapa komen yang saya lihat melalui channel saya ini berkata mereka memilih warisan untuk sekali lagi jadi kerajaan negeri, memilih Syafiq Abdal untuk menjadi Ketua Menteri. Jadi saudara-saudara, Anda rasa siapa yang akan menang pada PRN Sabah tahun ini? Dan mungkinkah ada gabungan baharu, mungkin daripada UMNO Sabah dan Warisan?
kita nantikan saja. Ataupun mungkin juga JRS akan kekal menjadi kerajaan negeri. Apa komen Anda?